Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini akan membincangkan tentang peranan dan langkah-langkah pihak kerajaan serta sekolah mengenai topik pendidikan kepenggunaan melahirkan masyarakat yang bijak berbelanja. Tak kenal maka tak cinta. Sebelum saya membincangkan tentang lebih lanjut mengenai topik ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Farah Nurhanani binti Hazmi, merupakan pelajar tahun 2 Pusat Pengajian Sains Farmasi dan bernombor matrik 144544. Pada hujung tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan virus yang dinamakan coronavirus 19 atau lebih dikenali sebagai COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Dunia dalam kurungan WHO telah mencadangkan bahawa pemakaian topi muka adalah penting untuk mengelakkan kita dijangkiti dengan virus ini. Berita ini menyebabkan peniaga-peniaga mula mengambil kesempatan dengan menjual topi muka dengan harga yang sangat tinggi. Perkara ini adalah salah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kita sebagai pengguna haruslah cakna akan hal ini dan segera membuat aduan kepada pihak berkuasa. Oleh itu, pendidikan kepenggunaan adalah penting untuk disemai dari akar umbi. Perkara ini dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa peka akan hak kepenggunaan mereka. Apakah peranan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan? Antara peranan kerajaan dalam melahirkan masyarakat yang bijak berbelanja adalah kerajaan telah memastikan bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai akses tentang hak kepenggunaan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mewujudkan laman sesawang rasmi dan juga aplikasi satu pengguna. Selain daripada itu, kerajaan juga boleh mengubah dasar mengenai hak kepenggunaan. Sebagai contoh, Dasar Pengguna Negara dalam kurungan DPN telah digubal dengan tujuan mewujudkan keseimbangan hak dan tanggungjawab di antara pengguna, pembekal atau pengilang dan juga kerajaan. Dengan adanya DPN, pengguna dan pembekal tahu akan batas hak dan tanggungjawab mereka. DPN juga boleh menjadi penanda aras bagi menyelesaikan sebarang masalah ataupun aduan yang telah dilaporkan kepada pengguna dan juga pembekal. Kerajaan juga telah bekerjasama dengan badan bukan kerajaan dalam kurungan NGO bagi melaksanakan pelbagai aktiviti menarik seperti seminar, penulisan dan penerbitan majalah, mini expo, pertandingan kepenggunaan dan juga forum. Aktiviti-aktiviti seperti ini merupakan salah satu bentuk pendidikan. Hal ini kerana informasi hak kepenggunaan dapat disampaikan kepada masyarakat yang menyertai aktiviti-aktiviti tersebut. Seterusnya, Kementerian Perdagangan Hal Ehwal Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mewujudkan pelbagai kelab di peringkat sekolah dan juga institusi pengajian tinggi. Misalnya, Kelab Pengguna Sekolah dalam kurungan KPS dan juga Gerakan Pengguna Siswa dalam kurungan GPS. KPS telah ditubuhkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia sejak tahun 1992. KPS berfungsi sebagai nadi penggerak pendidikan kepenggunaan di peringkat sekolah menengah. GPS mempunyai tujuan yang sama, namun begitu, GPS lebih tertumpu kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Melalui kelab-kelab seperti ini, hak kepenggunaan dapat diwar-warkan kepada masyarakat. Hasil daripada inisiatif kerajaan ini, masyarakat yang bijak berbelanja dapat dilahirkan sejak dari bangku sekolah lagi. Cuba kita bandingkan peranan dan langkah kerajaan dari negara jiran pula. Jika kita bandingkan peranan dan langkah kerajaan Malaysia dan negara jiran, kita dapat lihat bahawa kerajaan Indonesia telah mewujudkan strategi nasional perlindungan konsumen. Strategi ini mempunyai tujuan yang lebih kurang sama dengan DPN kerana kedua-duanya memberikan garis panduan tentang hak pengguna, pembekal dan kerajaan. Kerajaan Filipina pula telah mengadakan Bulan Kebajikan Pengguna. Program ini adalah inisiatif kerajaan dan NGO Filipina bagi mengadakan aktiviti mempromosikan kepentingan dan kebajikan pengguna Filipina. Kesimpulannya, pihak kerajaan telah berusaha untuk memberikan informasi tentang hak kepenggunaan. Diharapkan agar masyarakat dapat menggunakannya agar mereka boleh berbelanja dengan lebih bijak di masa hadapan.
Kita dah dengar peranan dan langkah-langkah dari pihak kerajaan. Apa kata kita dengar pula peranan dan langkah-langkah daripada pihak sekolah. Peranan sekolah pula adalah memastikan para pelajar mempunyai pengetahuan tentang cara untuk berbelanja dengan lebih bijak. Sekolah juga berperanan untuk menjadikan institusi persekolahan menjadi mesra pengguna dengan cara menerapkan pendidikan kepenggunaan di dalam kawasan sekolah seperti koperasi dan kafeteria. Hal ini dapat dijadikan contoh kepada para pelajar supaya mereka lebih bijak ketika berbelanja. Antara langkah yang pihak sekolah boleh laksanakan adalah mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai pendidikan kepenggunaan berdasarkan modul yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran ini berlangsung, guru boleh menerangkan tentang cara-cara untuk berbelanja dengan lebih bijak. Misalnya, guru dapat menerangkan bagaimana cara untuk mengenal pasti iklan-iklan yang berbau penipuan di media sosial. Oleh itu, para pelajar dapat menggunakan ilmu ini agar mereka tidak ditipu oleh peniaga dalam talian. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh bekerjasama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru bagi melaksanakan program Minggu Pengguna. Ketika Minggu Pengguna sedang berlangsung, para pelajar dapat mempraktikkan perkara yang telah dipelajari ketika di dalam kelas. Melalui cara ini juga, pihak sekolah dapat mengenal pasti tahap keberkesanan sesi pengajaran yang telah pihak sekolah Dengan cara ini juga, pihak sekolah juga dapat mengatasi tahap keberkesanan modul pembelajaran mengenai pendidikan kepenggunaan yang telah diterapkan. Tambahan pula, sewaktu Minggu Pengguna, pihak sekolah dengan kerjasama KPS dapat menerangkan proses apabila pengguna merasakan diri mereka telah ditipu oleh peniaga. Oleh itu, pentingnya untuk mengadakan simulasi jual beli agar KPS dapat memberitahu contoh informasi yang pengguna perlu sentiasa peka sebelum melakukan sebarang pembayaran. Sebagai contoh, informasi yang pengguna perlu peka adalah jumlah wang yang akan dibayar haruslah sama seperti harga yang tertera oleh peniaga. Ini adalah salah satu bentuk penipuan yang sering berlaku. Oleh itu, para pelajar telah dilatih agar mereka sentiasa peka dalam proses jual beli. Jom kita bandingkan peranan dan langkah pihak sekolah, negara kita dan negara jiran. Peranan dan langkah pihak sekolah yang dapat kita bandingkan dengan negara jiran adalah di Indonesia, pihak sekolah akan mempromosikan penubuhan kelab pengguna di sekolah, universiti dan juga kolej. Di Malaysia juga, kita mempunyai kelab pengguna iaitu KPS dan GPS. Selain daripada itu, sekolah di Indonesia telah mengintegrasikan mata pelajaran pelindungan pengguna dalam kurikulum sekolah. Tidak ketinggalan juga, negara Filipina telah mengadakan program pendidikan pengguna bersepadu. Program ini telah diaplikasikan di seluruh sekolah di Filipina mengikut Akta Pengguna Filipina, Akta Harga dan Undang-Undang Piawaian Hak dan Tanggungjawab Pengguna. Kesimpulannya, bagi melahirkan masyarakat yang bijak berbelanja bukannya mudah. Pelbagai peranan dan langkah telah dilakukan oleh pihak kerajaan serta sekolah agar masyarakat dapat mengetahui tentang hak kepenggunaan sejak dari kecil. Hal ini supaya peribahasa sudah terhantuk baru tengadah tidak berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya berharap agar kita dapat sama-sama memanfaatkan inisiatif pihak kerajaan dan sekolah ini agar kita sentiasa menjadi pengguna yang bijak berbelanja. Sekian saja daripada saya. Saya akhiri video ini dengan jutaan terima kasih dan Assalamualaikum.